Ida Amanda memicit leher dan kepala. Terasa tegang segala otot dan urat sarafnya. Sudah 2 hari dia terpaksa menghabiskan masa terbaring di atas katil. Rugi dia melepaskan waktu begitu saja. Sampai saja di pejabat, Ida terus menyiapkan tugasan yang diarahkan Datuk Jafri. Ida, nanti tolong siapkan proposal untuk meeting esok ya. I dah letak file proposal tu atas meja you. I ada appointment kat Putrajaya kejap lagi. Pesan Datuk Jafri sambil mengatur langkah keluar dari biliknya. Yes, bos. No problem. Ida mengangguk aku arahan majikannya. Seperti biasa, Anis Manisa akan melencong ke meja Ida. Dia kasihan melihat kawannya. Demam-demam pun terpaksa juga menghadap kerja yang bertimbun. Melihat fail-fail yang bertimbun membuatkan tekak Ida kembali rasa perit dan loya. Tanda-tanda morning sickness dari Ida membuatkan Anis mendapat tahu rakan baiknya itu sedang mengandung. Namun Ida suruh merahsiakan perkara itu. Terlalu awal perlu dihebohkan. Alamak, aku nak dapat anak buah lah ni. Syoknya. Anis Manisa begitu teruja sekali. Pokpet, macam nenek kebayan mulut mereka berbicara. Pasangan Mina kecoh satu kepala itu memang suka menggegarkan suasana. Mau runtuh bangunan pejabat, dia gelagat mereka berdua. Satu hari, Dani Zairi mengajak Maya Maria makan bersama di restoran. Ketika itu, Dani ternampak wanita itu sedang berdiri di pondok hentian bas. Dia pun memandu keretanya lalu berhenti di depan penghentian itu. Dani mempelawa Maria untuk menghantar pulang ke rumah. Namun Dani terlebih dahulu mengajaknya makan bersama. Itu pun sebenarnya Dani mahu membalas budi pada Maria kerana selalu bersusah payah memberi bekal makanan untuknya. Dalam perjalanan, Maria tidak berhenti menatap wajah kacak di sebelahnya. Berkali-kali dia menjeling jejak keidaman hatinya itu. Dani membawa Maria di sebuah restoran tak jauh dari pejabatnya. Bila dah sampai di restoran, mereka berdua pun membelek-belek senarai menu yang sudah berada di tangan. Dani ikut saja pilihan menu yang diminta Maria, iaitu Penang fried kway teow dengan orange juice untuk 2 orang. Mereka berdua pun memulakan perbualan tapi dimulai dengan Dani. Dia bertanya mengenai biodata ringkas wanita itu. Selepas selesai makan, mereka pun berangkat. Dani Zairi berasa pelik pada dirinya. Ada suatu perasaan halus mengganggu fikirannya. Entah mengapa dia terus diburu rasa bersalah. Tiba-tiba muncul wajah isteri kesayangan di ruang matanya. Aduh, kenapa mesti bertenggek dengan Mina ni kat sini? Gumam Dani Zairi dalam hati. Kesian Ida Amanda. Sudahlah berbadan 2. Pasti menanti kepulangan suami bagaikan pungguk merindukan bulan. Pada hujung minggu, Dani Zairi meluangkan waktu bersama isterinya. Sukar sekali untuk mereka berdua meluangkan masa bersama pada hari bekerja. Masing-masing sibuk dengan urusan dan tugas harian di pejabat. Dani membawa isterinya ke suatu tempat dan rupa-rupanya Pulau Pangkor yang menjadi destinasi mereka. Bukan setakat mereka, Alan dan Anis pun turut serta dengan mereka secara senyap-senyap. Rupa-rupanya itu merupakan kejutan Dani buat isterinya. Mereka berempat luangkan masa bersama dan bersukaria sambil menikmati hidangan BBQ yang dimasak oleh Alan dan Anis. Sesekali menikmati hidangan BBQ di tepi pantai Pulau Pangkor itu memang begitu mengujakan. Suasana yang begitu tenang dan damai membuatkan mereka terlupa sebentar kesibukan tugas harian di pejabat. Andai boleh, mahu saja mereka menghabiskan masa bersama 2 atau 3 hari. Namun masa yang begitu terhad tidak mengizinkan mereka berada di sana dalam tempoh yang lebih lama. Cukup tempoh 9 bulan, Ida Amanda melahirkan puteri sulungnya yang diberi nama Farahana. Bayi itu mewarisi rupa paras Dani Zairi. Pertama kali dapat menyentuh bayi comel itu, hilang sudah rasa sakit dan perit yang tidak tertanggung itu. Seakan lenyap begitu saja. Cahaya mata yang menyinari kehidupan Ida sudah pun lahir ke dunia yang penuh pancaroba ini. Farahana seolah-olah tidak sabar menikmati erti kehidupan dalam bumi ciptaan Allah. Sejak malam tadi, Haji Umi Hasna dan Haji Anwar setia menanti kelahiran cucu kesayangan. Terpancar cahaya kegembiraan apabila pertama kali merasai nikmat memegang dan membelai bayi kecil itu. Nasihat Mama Ida terpaksa dipatuhi. Dalam tempoh 40 hari berpantang, pemakanan perlu dijaga. Ditambah pula makan jamu dan ramuan herba yang disediakan untuk badan kekal cantik dan langsing.
Biar cantik tubuh badan, luaran dan dalaman. Nampaknya Ida keberatan mahu ikuti proses berpandang itu. Tapi demi memastikan dirinya kekal menawan, Ida teruti juga. Bayi baru saja dilahirkan, tetapi Dani Zairi perlu berangkat ke Jepun pula atas urusan kerja yang tidak boleh dielakkan. Ida terkilan dengan keputusan suaminya. Tidak boleh ke kalau ditangguh ke bulan depan? Tapi Dani berjanji dia akan pulang dengan segera selepas kerjanya sudah selesai. Nampaknya Ida Amanda sudah merajuk dengan Dani Zairi. Berkerut wajah Ida. Selama Dani berada di Jepun, langsung tiada kabar berita daripada suaminya itu. Apatah lagi panggilan telefon. Bukan susah hubungan jarak jauh masa kini. Segala peralatan komunikasi canggih-canggih belaka. Walau berada di hujung dunia sekalipun, pasti dapat berhubung. Nak tak nak saja menggunakan segala peralatan yang ada. Ida benar-benar sakit hati. Kenapa dengan anak papa ni? Gelisah macam kucing hilang anak je. Sini dah Haji Anwar. Melihat gelagat anak kesayangan benar-benar membuatkan dia pening kepala. Entahlah apa. Sakit hati. Berat keluhan Ida Amanda. Lah, kenapa pula sakit hati? Haji Umi Hasna mencelah. Patut ke Dani buat Ida macam ni? Dah lah tinggalkan baby kecil macam tu je. Langsung tak nak kontak pula tu. At least tanyalah khabar. Macam mana keadaan baby ke? Tak ada perasaan langsung nak ambil tahu. Rungut Ida meluahkan perasaannya. Haji Anwar dan Haji Umi Hasna agak terkilan dengan sikap nantunya itu. Ida tak terekor dia ke? Haji Umi Hasna memberi sedikit pandangan. Ada juga, tapi tak dapat. Entahlah. Keluh Ida perlahan. Bila Ida nak start kerja? Tanya Haji Anwar. Lusa lah pa. Nak uruskan babysitter pula. Balas Ida. Namun Haji Umi Hasna telah aturkan babysitter untuk Farhana, iaitu Aunty Jun, wife kepada sepupu papanya, iaitu Uncle Kamal. Kepulangan Dani Zairi nampaknya tidak begitu baik. Pada awalnya mood Dani boleh dikawal, tapi setelah dirinya tidak dilayan baik oleh Ida, mulalah pertelingkahan berlaku. Ida bersikap dingin dengan suaminya pun bersebab, bukannya suka-suka. Dani Zairi mengatakan dia rindu pada anak bininya, tapi tiada satu pun kabar berita sepanjang dia berada di luar negara. Rindu konon. Selama kat Jepun tu, tak ada pula abang ingat anak isteri. Call pun tak. Apatah lagi nak ambil tahu. Buat tak reti je. Macam anak bini ni tak wujud langsung kat muka bumi. Peli Ida Amanda dengan nada suara agak keras. Sindiran tajam itu terasa pedas dan pijak tak kala melintasi corong telinga Dani Zairi. Terkebil-kebil matanya memandang wajah isterinya. Dani cuba meminta maaf, tapi Ida menambahkan kekusutan dalam fikirannya. Nampaknya Dani malas mahu bertengkar dengan isterinya dan memilih jalan untuk keluar. Berang Ida dengan tindakan suaminya. Baru saja pulang sudah keluar pula. Sebelum Dani keluar, dia ketemu anaknya dulu sebelum membuka langkah keluar dari kediaman. Nak marah lebih-lebih tak boleh pula. Berdosa besar memaki hamun suami. Tidak cium bau syurga nanti. Jika tidak, pasti sumpah seranah sudah melekat di geganan telinga Dani Zairi. Ida Amanda malas nak membebel lagi. Biarlah suaminya nak pergi mana sekalipun, dia tidak peduli. Ida bingung. Apa yang telah terjadi dengan suaminya? Kenapa begitu drastik perubahan sikapnya? Sedangkan dulu dia adalah suami dan bapa penyayang. Bukan itu saja, malahan dia begitu prihatin. Rasanya seperti baru semalam dia menikmati kebahagiaan yang tidak terhingga. Namun kini segalanya seolah-olah berlalu bagai mimpi. Aduhai bahagia. Mengapa bila dikejar semakin jauh ia pergi? Bagai mengejar angin yang berlalu.